Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang selalu kita dengar adalah hadis tentang qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan, man qama maknanya mendirikan salat, mendirikan qiyam maknanya salat malam, salat nafilah, salat sunat Ramadan, pada malam Ramadan dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampunkan untuknya, maknanya dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, jadi antara amalan yang digalakkan untuk kita lakukan, yang kita digalakkan untuk memberikan fokus ibadah kita terhadapnya adalah qiyam Ramadan. Antaranya adalah salatul qiyam, ini salatul tarawih. Salatul tarawih. Maknanya itu antara fokus kita. Dan macam mana kita nak mendapat salat qiyam ini, salat tarawih ini yang berkualiti, yang mana kita harapkan salat qiyam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu mestilah dilaksanakan dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, maknanya mengharapkan ganjaran pahala. Macam mana pula kita nak dapat dengan keimanan tu? Mesti wajib dengan ilmu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Taala bersumpah dengan waktu asar. Semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Allah mulakan dengan iman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau kata apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Maknanya Allah Ta'ala mulakan dengan ilmu. Iman tu maknanya ilmu. Kenapa? Kerana nak dapat keimanan wajib dengan ilmu. Macam mana boleh kita bayar orang nak beriman tak ada ilmu? Tak boleh. Dia mesti kena ada ilmu. Illa alladhina amanu, Allah mulakan dengan iman dulu. Wa 'amilus salihat, kemudian beramal, mereka yang beramal salih. Kita sebut tadi, mesti nak beramal mesti kena dengan ilmu. Maknanya antara cara untuk kita nak berusaha untuk mendapatkan qiyamul Ramadan, maknanya salat tarawih, salat malam yang berkualiti adalah wajib dengan ilmu. Maknanya kena murajaah, kena belajar, kena tahu tentang hukum hakam berkait dengan qiyam Ramadan. Dan antara yang penting untuk kita tekankan di sini adalah salat malam pada bulan Ramadan ni, apa yang disebut sebagai salat tarawih. Maknanya kita nak tahu, sekarang ni banyak orang tanya tentang mana yang afdal, mana yang utama. Banyak soalan berulang. Tapi kita kata disebabkan bulan Ramadan ni setiap tahun, maknanya memang menuntut kita untuk menjelaskan. Bukan kita membiarkan pertanyaan itu tidak diberikan jawapan. Baik. Jadi yang selalu masuk bulan Ramadan soalan apa? 20 ke 8? 10 ke 20 ke? Betul tak? Selalu. Itu dah jadi common. Soalan common. Dia kalau tanya tak ada masalah. Dia tanya, itu satu soal miftahul ilm. Soalan itu kunci bagi ilmu. Kalau dia tanya, alhamdulillah, dia dapat ilmu. Tetapi kalau dia tanya dengan tujuan untuk selain menambahkan ilmu, menambahkan keimanan, selain untuk beramal, hanya nak bergaduh, hanya nak berdebat, siapa lagi hebat, siapa lagi banyak, siapa lagi sekian, itu kita kata antara perkara yang sia-sia, abas, sia-sia. Kalau dia tanya mimbar, dia nak dapat ilmu, dia nak beramal, alhamdulillah. Baik, rakaat salat tarawih,
Kita sedia maklum. Pertama kita kena tahu. Kenapa kita kena tahu? Dia macam ni. Dia selalu kita akan jumpa jawapan yang agak kadang-kadang tu macam dia macam agak bukan, jawapan itu macam dia tak berapa kena jawapan dia tu. Puncanya ataupun ada yang mukhalafah dengan sunnah, ataupun jawapan yang memang kita kata jauh daripada kebenaran, ataupun jauh daripada dalil daripada Al-Quran dan sunnah. Antaranya puncanya kerana kebanyakan orang bila dia jawab, dia tak meraihkan khilaf yang ada dalam isu tersebut. Sebab itu sebahagian ulama sebut man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashum unufuhu atau anfuhu al-fiqh atau raihat al-fiqh. Barang siapa yang, ini antara perkataan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak tahu ikhtilaf, dia tak tahu tentang perbezaan pendapat dalam kalangan sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama fuqaha, maknanya dia takkan cium bau fiqh, pemahaman. Dalam perkataan Hisham bin Abdullah Al-Razi, perkataan ini banyak dinukilkan daripada ulama salaf. Mereka kata man lam ya'rif اختلاف القراءة فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. Orang yang kalau dia nak baca Quran, dia tak tahu tentang ada perbezaan qiraat, dia bukan orang yang benar-benar baca Quran. Barang siapa yang dia tak tahu tentang ikhtilaf dalam kalangan fuqaha, maknanya perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan fuqaha, ahli ilmu, ahli fiqh dan ahli hadis, falaysa bifaqih, dia bukan orang yang faqih. Sebab apa? Sebab bila dia nak bagi fatwa, dia kena tahu perbezaan pendapat. Sebab kalau dia tak tahu perbezaan pendapat, kita akan dengar jawapan dia tu akan sempit. Sempit ni macam mana? Contoh dulu yang geng-geng taksub mazhab ni kan, dia bincang tentang sapu khuf, sapu stokek, dia kata tak boleh. Dia tak boleh, dia kata tak ikut mazhab. Dia nampak sempit, dia nampak sempit kan. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ataupun kita dulu, alhamdulillah sekarang ni orang dah makin faham. Tapi dulu kita dengar kan, tak boleh mandi lepas asar, tak boleh bulan puasa, makruh, apa kan? Apa lagi, gosok gigi tak boleh, apa lagi? Korek hidung tak boleh, korek telinga tak boleh kan. Sebab apa? Dia terbatas pada satu pendapat. Ataupun bukan pendapat, ada memang mungkin ada pendapat, tapi pendapat tu dia tak tahu daripada mana, ataupun dia hanya ikut-ikutan. Sebab itu betul apa yang disebutkan oleh Hisham Al-Razi. Dia kata man lam ya'rif ikhtilaf fuqaha laysa bifaqih. Orang yang tak tahu tentang ikhtilaf dalam kalangan fuqaha, maka dia bukan orang yang faqih. Ambil contoh yang mudah. Ada orang, tengok baru-baru ni ada orang share dekat video, tak tahulah dekat mana, negara mana, Konoha ke mana ke, kita tahu, solat tarawih. Ada budak tu dipanjat belakang makcik. Budak bukan kecil lagi, rasanya 6 tahun 7 tahun macam tu kot. Dipanjat belakang seorang makcik yang tengah sujud, kemudian ditampar kepala makcik sebelah jiran. Ada kan? Ada. Kemudian dia turun, kemudian dipanjat belah belakang, kemudian ditampar lagi sekali. Jadi tengok okey. Apa punca? Okey, orang pun cakap lah macam-macam komen kan. Orang kata ini mak bapak tak didik. Okey, fine, tak apa. Tapi sebenarnya punca dia, kalau kita tengok balik, dia berpunca daripada tak tahu ikhtilaf tadi. Okey, kita tahu masalah dia ada root cause dia. Kita tolak tepi dulu apa mak dia tak pandai didik kan, mak bapak dia tak jaga anak apa semua. Okey. Tapi apa punca dia? Kalau kita perhati betul, tak apa punca dia? Sebab kita hanya bentangkan kepada masyarakat satu pendapat. Maknanya solat tarawih semua orang kena pergi masjid. Betul tak? Walhal dalam kita ambil dalam konteks mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun ada beberapa pendapat, ada aqwal. Dalam kalangan Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i sendiri memang Imam Asy-Syafi'i dia tarjihkan. Imam Syafi'i dia buat sendiri apa yang dia buat. Dia tak solat
di masjid. Solat tarawih dia solat di rumah. Dia solat di rumah. Dan dia baca sebab masa dia baca panjang, masa dia khatam. Baik, okey. Okey, tak apa. Dalam pendapat-pendapat yang banyak tu, maknanya sebenarnya ada keluasan. Contoh kan, macam tadi orang yang dia nak juga bawa anak dia tu, mungkin dia tak tahu. Daripada dia bawa anak dia yang bermasalah tu boleh mengganggu jemaah lain, better, lebih baik dia solat di rumah. Betul tak? Kalau dia ada fiqh, kalau dia tahu khilaf, dia tahu ikhtilaf, dia tahu bahawasanya solat tarawih ni tak semestinya semua keadaan mesti kena solat di masjid. Kan? Maknanya kalau dia ada anak atau dia susah nak jaga anak dia, buat apa dia nak bersusah payah dia bawa juga anak dia sehingga anak dia tu boleh menyakitkan orang lain. Dia pula tak pandai nak uruskan anak dia dan sebagainya. Better dia salat di rumah. Bahkan sabit daripada Nabi SAW, salatul mar'ah fi baitiha afdalu salat. Salat wanita itu di rumahnya itu lebih adalah paling afdal berbanding salat di mana-mana pun. Kalau dia faham adanya ikhtilaf. Sama juga mungkin salah, kita nak salah siapa? Kalau mungkin dia rujuk ustaz juga. Mungkin dia tanya ustaz, saya kena solat tarawih kat rumah, ke masjid. Afdal. Mungkin kita boleh salahkan ustaz tu juga. Ustaz tu tak bagi jawapan yang menyeluruh. Maknanya yang bersesuaian dengan keadaan orang itu. Sebab itu ini penting. Sebab itu sebahagian fuqaha kata, orang yang tak tahu khilaf ulama, dia tak boleh bagi fatwa. Sebab apa? Sebab saya jadi masalah. Orang tu main kan, bawa anak dia ramai-ramai. Ustaz, saya nak solat mana afdal? Masjid. Kalau masjid tu ada tempat jaga anak ke apa, tak apa, macam ada setengah masjid tu dia orang dah buat inisiatif kan. Okey, fine, tak apa. Kalau ada inisiatif, kalau boleh sediakan orang untuk jaga anak dia solat, tak ada masalah. Masalahnya dia tak boleh kawal anak dia sehingga memudaratkan orang lain. Nampak? Kadang-kadang benda ni kita nampak macam ini salah mak bapak ya, pasal mak ayah dia tak reti jaga ni. Tak, dia ada kaitan dengan dia bukan buat tu kerana dia nak melakukan kerosakan. Dia bukan bawa anak dia tu memang dia nak suruh anak dia buat. Tak, di luar batasan, di luar kemampuan dia. Tapi dia ada kaitan dengan pemahaman agama. Maknanya dia akan tanya orang yang, ataupun dia akan ikut pendapat-pendapat yang diajarkan oleh ustaz-ustaz, oleh guru-guru agama yang tak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Itu kita kata contoh. Maknanya apa yang fuqaha sebut, orang yang tak tahu tentang ikhtilaf. Fuqaha ni maknanya dia bukan faqih dan dia tak boleh bagi fatwa sebenarnya. Sebab bahaya. Jadi dia itu yang jadi masalah tu. Dia hanya tahu satu pendapat, kemudian dia tak tahu keadaan orang ni macam mana, si penanya ni macam mana keadaan dia, kemudian dia hanya bagi macam tu saja. Pergi masjid. Orang tu pergi masjid buat masalah. Berpunca daripada soal, daripada fatwa, ilmu. Baik. Jadi kita kena tahu. Okey, orang selalu akan tanya lagi tentang rakaat salat tarawih. Jadi kita katakan keadaan. Baik, rakaat solat tarawih ni juga baru-baru ni juga bergaduh juga isu. Dia akan bergaduh lah dia pasal selagi mana ada kejahilan akan bergaduh. Kejahilan tu akan menyebabkan orang maknanya tidak bertoleransi, tidak berlapang dada, bermusuh-musuhan atau membenci ataupun bergaduh lah kita katakan itu antara puncanya adalah kejahilan. Baik. Okey, kita secara umumnya bilangan salat tarawih, rakaat salat tarawih ni secara umumnya tidak ada pembatasan dalam nas, dalam hadis Nabi SAW tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan. Dan sebab tidak ada pembatasan inilah berlakunya khilaf. Baik, sebahagian fuqaha mengatakan Nabi SAW tidak salat malam sama ada di dalam Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 atau 13 rakaat. Saya kira daripada situlah dapatnya bilangan berapa tadi? 8 tambah 3 ataupun 10
tambah 3 ataupun 10 tambah 1 ataupun 8 tambah 3, 11 atau 13 rakaat. Maknanya itu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak solat malam sama ada dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih daripada 11 atau 13 rakaat. So daripada situ kita tahu, oh ini dalil daripada orang yang kata 8. So nampak bila kita tahu, oh masya-Allah rupanya 8 ni ada dalilnya. Gini. Tak adalah kita senang-senang nak tuduh orang ni apa tak ikut tak dapat pahala lah kan, tak inilah apa ataupun macam-macam lah kelaran-kelaran yang keluar kan. Bila tak sama saja dengan apa yang orang masyarakat buat, kemudian dia guna. Tak, kalau kita ada ilmu, kita akan lebih mudah untuk kita berlapang dada. Baik. Jadi itu dalil. Baik, 20 rakaat pula mari mana? 20 rakaat pula mari mana? Maknanya hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, salafus salih, as-salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu berapa batasan dia. Subhanallah. Jadi daripada situ Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi, mereka ijtihad, mereka buat 20 rakaat. Bahkan zaman Imam Malik rahimahullah sampai 36 rakaat. Sebab apa? Macam mana boleh jadi 36 rakaat? Pasal tak ada batasan. Dua-dua tak ada tahdid daripada Nabi SAW. Maksudnya seakan-akan Nabi memberikan keizinan untuk kalian buat berapa banyak yang kalian suka. Yang penting 2 rakaat. Baik. Jadi itu sifat yang kedua. Maknanya 20 rakaat ataupun 23 rakaat masuk yang witir. Daripada itu disebut oleh sebahagian ulama apa yang disebut sebagai halatu as-salafiyah, keadaan solat tarawih itu dinamakan dengan salafiyah. Maknanya yang dia base pada pengamalan para sahabat Nabi, antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga sebahagian sahabat. Yang first tadi kata guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, yang paling akmal, yang paling sempurna. Tapi kena faham pengamalan dia yang sempurna tu macam mana? Dia panjang, bacaan dia panjang, rakaat dia pendek. Itu yang first. Dipanggil sifat, dipanggil keadaan an-nabawiyah. Nabi SAW solat malam Nabi panjang, bacaan dia panjang, rakaat dia pendek. Rakaat dia pendek berapa tadi? Apa dia 11 atau 13. Tapi bacaan panjang. Dipanggil tatwil, apa dia taqsirur raka'ah wa tatwilul qiyam. Pendekkan rakaat, panjangkan bacaan. Itu yang keadaan pertama. Jadi orang yang boleh buat macam tu, dia boleh himpunkan antara panjang bacaan dan pendek rakaat tadi dengan 11 rakaat, insya-Allah dia antara yang kita kata sifat dia antara sifat yang akmal, yang sempurna. Yang sempurna. Tapi sempurna pun sahabat-sahabat tak larat juga tu. Kan? Sampai orang tanya Aisyah kan. Aisyah kata jangan tanyalah tentang macam mana panjang Nabi, macam mana baiknya solatnya, hampa tak boleh lawan. Itulah. Maksudnya, jelas sekali Nabi SAW baca surah Al-Baqarah, bukan yang potong-potong macam kita tau. Panjang. Jadi sebab itulah, okey, daripada situ kita tahu, bila kita tahu sebab apa sebahagian sahabat ni tak mampu nak buat macam Nabi SAW buat, dan daripada situlah datangnya sifat yang kedua tadi. Maknanya taqsiru apa dia tatwilur rakaat, taqsirul qiyam, memanjangkan rakaat, memendekkan bacaan. Sebab itu Umar ijtihad dia, maknanya dia nak dapatkan macam mana yang Nabi dapat. Dia kata kita tak mampu nak berdiri panjang macam Nabi, jadi kita pendekkan bacaan. Tapi pendek sahabat pun panjang. Pendek zaman panjang juga kita sebenarnya sampai subuh. Jadi dia orang banyakkan rakaat dan pendekkan bacaan. So untuk dapat macam untuk maknanya paling kurang, maknanya dia boleh balance kan. So taklah maknanya hanya kita kata nak mengejar siap cepat tu kan, tapi nak menikmati qiyam Ramadan, nak menikmati solat malam itu. Sifat yang ketiga dipanggil sifat khalafiyah.
Khalafiah ni kita taksirul rakaah wa taksirul qiyam. Pendekkan rakaat dan pendekkan bacaan. So kita hybrid. Kita ambil yang first tadi kan. Apa? Oh, nak macam Nabi juga tapi pendek. Rakaat pendek, kita ambil 8. Kita ambil 8 sebab Nabi. Tak ada masalah. Tapi kita tahu kita pun memang tak mampu nak sampai pada tahap Nabi atau nak sampai pada tahap salafus salih tadi. Kita pun pendekkan bacaan. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Dan bila kita tahu macam ni, maknanya ada kita nak bergaduh lagi. Tak bergaduh. Apa yang kita kena buat? Salat. Buat. Kalau dekat dengan tempat kita, surau kita, 8 rakaat. Sini buat apa? 8. Baca panjang. Alhamdulillah. Panjang, alhamdulillah. Kalau tak larat boleh duduk kan? Kalau tak larat boleh duduk. Boleh duduk. Tapi alhamdulillah. Di masjid ada yang buat 20, dia orang pendekkan bacaan. Alhamdulillah. Pergi juga. Kalau ada orang yang dekat dengan masjid, pergi. Tak ada masalah. Cuma ialah sebahagian kita tak selesa pergi masjid ni bila ada selawat panjang-panjang tu. Selawat kuat-kuat, selawat panjang-panjang. Itu mengganggu. Jadi pergilah cari surau atau masjid yang tak ada selawat. Susah. Mesti kena. Mesti ada juga kan. Yang tu memang tak ada. Itu out. Itu memang tak ada lah. Itu package yang datang kemudian. Itu memang tak ada dalam sifat salat tarawih Nabi. Maknanya dibaca selawat tu secara berjemaah secara kuat, itu memang tak ada. Itu tak ada. Yang kita pandai-pandai. Maknanya itu memang tak ada dalam package yang Nabi tunjuk, memang tak ada. Itu package yang orang datang kemudian. Tapi tak apalah, dia orang nak buat-buatlah. Kita tak buat, alhamdulillah. Kita tak mau buatlah. Pasal kita tak jumpa lagi ada tak sahabat yang buat secara berjemaah tu, meninggikan suara dan sebagainya. Ada tak? Tak ada. Jadi kita tinggalkan. Itu lebih baik dan lebih dekat dengan as-sunnah. Maknanya itu menepati sunnah. Jadi yang terakhir yang khalafiah tadi tu, pendek bacaan, pendek rakaat. Yang itulah zaman kita sekarang ni. Dan sebahagian ulama kata memang keadaan itu memang keadaan yang tercela lah. Keadaan yang tercela. Tapi kita kena faham apa maksud keadaan tercela. Maknanya tercela sebab dia tak menepati apa yang Nabi SAW secara exactly, dan tak menepati juga apa yang ditunjukkan oleh salafus salih secara tepat. Sebab apa? Dia tercela ni, dia bukan maksud maknanya dapat dosa. Tak, dia sama macam, maknanya kalau dia solat tu adanya iman, wahtisaban, walaupun pendek, walaupun rakaat dia pendek, walaupun bacaan dia pendek, ada iman dan ada ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan dapat juga ganjaran dan pahala Ramadan itu. Maknanya qiyam Ramadan. Kan? Jadi itu kita kena faham. Cuma itulah nak dapatkan kesempurnaan tadi. Nak dapatkan maknanya lebih dekat dengan Nabi SAW. Sebab itu bila kita dah tahu keadaan tadi, tak adalah kita nak bangga-bangga sangat. Betul tak? Oh, aku habis tadi solat tarawih rakaat 20 rakaat, baca panjang gini-gini, aku habis sekian-sekian. Tapi bila kita comparekan kita dengan apa yang Nabi SAW buat, atau apa yang dibuat oleh para sahabat, kita akan rasa nak bangga apa? Kita di zaman khalafiyah ni, maknanya menuntut kita untuk lebih takutkan Allah SWT, minta keampunan kepada Allah SWT atas kekurangan kita. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan banyak isu juga. Bila masjid ni ada yang pergi tu, ni masalah orang kita juga. Kalau dia dah tahu, ni masalah dia tak tahu khilaf tadi. Dia pergi masjid, dia mungkin tak pernah pergi masjid. Masjid tu buat panjang. Qariah masjid tu dah sepakat dah. Dia orang nak jemput imam, hafiz, nak baca panjang. Jadi ikutlah. Kalau kamu tak rasa boleh nak ikut, cari masjid lain. Masjid punya banyak. Cari surau lain. Ini tak, dia masuk dekat media sosial, dia kata panjang sangatlah, orang nak bekerja dan sebagainya. Ini masalah sebahagian orang kita pula. Dia tak boleh nak adapt, dia tak boleh nak sesuaikan. Ini juga puncanya kerana ilmu tadi. Dia tak tahu. Maknanya sampai dia pergi ke masjid, dah memang masjid tu masjid negeri. Memang masjid negeri. Standard masjid negeri ni memang dia orang akan buat bacaan panjang kerana dia masjid negeri kot. Kemudian bila kamu tak pernah pergi masjid, ini masalah tak pernah pergi masjid tak? Dia pergi Ramadan je. Jadi dia terkejut. Kemudian dia masuk dekat media sosial, semua kata panjang lah, orang nak kerja apa semua. Bukan. Itu kita tak boleh nak blame masjid kalau
panjang itu sebab bacaan. Tapi yang kita boleh blame mungkin tazkirah. Dia buat antara sela antara 4 rakaat tu, kalau buat 8 kan 20. Dibuat sela, dia dibuat antara. Tazkirah antara tu buat sampai setengah jam, sejam pun ada. Itu sebenarnya tak sepatutnya. Itu sebenarnya membawa kepada kesusahan, masyaqqah kepada jemaah, yang tu dielakkan. Sebab itu ada sebahagian tempat dia tak buat dah selang-selang. Dibuat lepas. Selesai semua tu dibuat lepas solat tarawih. Maknanya siapa yang nak duduk, siapa yang tak mau duduk. Kita kat sini buat sebelum sebelum buka puasa. Alhamdulillah. Sebelum buka puasa lagi jenis kan. Sebelum buka puasa. Maknanya orang memang nak buka puasa kan. Sebelum kat situ tazkirah. Tak, maknanya kat situ kena inilah, kena sesuai kan. Memang ada tempat yang kalau surau tu memang kita tahu jawatan kuasa surau masjid dia orang dah bincang sebelum masuk Ramadan lagi kan nak buat macam ni. So dah banyak. Ini tiba-tiba dia tu mungkin tak pernah datang dan sebagainya, dia bising dekat media sosial dan sebagainya. Itu contohlah. Kita katakan kalau panjang solat tarawih tu memang kamu dah tahu kat situ panjang, maknanya kau rasa nak tidur awal, esok ada kerja dan sebagainya, pergi cari tempat lain. Bukannya dia mendatangkan keraguan ataupun cuba nak kita kata mencari masalah dengan pihak masjid dan sebagainya. Dia ataupun dia buat kat rumah dia lah senang. Ataupun dia kata pendek sangat ke kan, pergi buat rumah baca 30 juzuk satu malam. Silakan. Tak ada orang nak halang. Pasal apa? Dia adalah solat nafilah. Solat nafilah, solat sunat. Baik, jadi itu sedikit tentang qiyam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua kemampuan untuk menghidupkan Ramadan ini, qiyam Ramadan, salat tarawih berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala menerima amalan kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.